Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Sabtu 20 Ogos 2022, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Dasar kerajaan dan pelaksanaan diperjelas, pastikan rakyat terima maklumat tepat. 110 buah sekolah bakal laksana projek rintis kelas hybrid. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Dasar kerajaan serta kejayaan pelaksanaannya perlu diperjelas kepada rakyat agar tidak terkeliru dengan fitnah dan kempen anti kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan penjelasan mengenai kedua-dua perkara itu juga seharusnya dipertingkatkan supaya rakyat mendapat maklumat tepat. Program seperti Jom Masuk Kampung akuinya antara platform sangat baik untuk menjelaskan kepada rakyat dasar kerajaan selain mampu merapatkan silaturahim penduduk selari dengan aspirasi keluarga Malaysia. Maka kadang-kadang rakyat terkeliru juga dengan kempen-kempen anti kerajaan, dengan berbagai-bagai fitnah kepada kerajaan. Akhirnya kadang-kadang kita terkeliru. Dan rakyat tidak boleh dipersalahkan apabila dikelirukan, kerana informasi tersebut kadang-kadang tidak sampai kepada rakyat. Jadi saya harap dengan program Jom Masuk Kampung ini, segala informasi tentang kerajaan dapat kita sampaikan kepada rakyat. Dan dalam masa yang sama, ianya mampu untuk meningkatkan dan hubungan silaturahim di antara masyarakat setempat yang selari dengan konsep keluarga aspirasi, selari dengan aspirasi keluarga Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan program Jom Masuk Kampung dan Hari Potensi Kemas Daerah Bera 2022 di Felda Triang 3 Bera. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Datuk Ramlan Harun, Ketua Pengarah Kemas Datuk Muhammad Yassid Bidin dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Pahang Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman. Pelaksanaan Tabika Kemas merupakan antara kejayaan kerajaan kerana ramai yang berjaya hari ini termasuk pemimpin mula mendapat pendidikan awal di pusat bimbingan kanak-kanak tersebut. Disebabkan itu, akui Perdana Menteri kerajaan sentiasa menyokong pembangunan pendidikan Tabika Kemas. Kemas merupakan salah satu cerita kejayaan kerajaan, success story. Ramai di kalangan yang berjaya hari ini, yang menjadi pemimpin hari ini, asalnya sebahagiannya besarnya dididik, mendapat pendidikan awal daripada Kemas, terutamanya masyarakat luar bandar. Sebab itulah kerajaan sentiasa menyokong Kemas ini. Di Bera, saya mengambil pendirian sejak daripada mula menjadi ahli Parlimen Bera untuk menjadikan pendidikan sebagai agenda utama kita. Bukan saja di peringkat Kemas, tetapi di peringkat sekolah dan sebagainya. Tahun ini kerajaan memperuntukkan 140 juta ringgit bagi program bantuan makanan tambahan PBMT untuk kanak-kanak di Tabika dan Taska seluruh negara. Program memberi manfaat kepada 225,281 kanak-kanak di Tabika dan 9,716 kanak-kanak di Taska Kendalian Kemas. Perdana Menteri turut memaklumkan kesediaan kerajaan memberikan pertimbangan sewajarnya termasuk meningkatkan peruntukan kepada Kementerian Kesihatan KKM pada Belanjawan 2023. Keperluan itu jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memandangkan KKM merupakan antara kementerian penting yang berurusan secara terus dengan rakyat.
Perdana Menteri berkata beliau memahami keperluan KKM mendapatkan peruntukan yang tinggi kerana Malaysia bakal menjadi negara tua pada tahun 2040 sekaligus berhadapan dengan perbelanjaan kesihatan yang tinggi. Beliau juga menyedari bahawa negara-negara tua lain telah meningkatkan bajet kesihatan masing-masing kerana terdapat pertambahan kemasukan warga tua di hospital. Pembinaan hospital Bera juga menjadi bukti kesungguhan dan komitmen kerajaan dalam membangun serta menyediakan kemudahan kesihatan bagi keluarga Malaysia menikmati perkhidmatan kesihatan yang baik dan berkualiti. Baru-baru ini, waktu mesyuarat penyelarasan projek-projek pembangunan di bawah RMK 12, saya telah memaklumkan kepada mesyuarat bahawa Kementerian Kesihatan perlu dibantu dari segi bajet yang akan datang ini. Ya. Kerana waktu itu kita membincangkan tentang Malaysia akan menjadi negara tua pada tahun 2044. Negara tua, di negara tua yang lain yang kita tengok, bajet kesihatannya akan bertambah. Ialah orang tua, banyaklah penyakitnya. Banyak penyakitnya, ramai yang telah masuk hospital. Ramai yang masuk hospital, perbelanjaan perlu ditambah. Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang menjadi figura utama dalam proses merealisasikan pembinaan Hospital Bera. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pula memaklumkan satu dewan bedah dengan anggaran kos RM9 juta bakal dibina di Hospital Bera bagi melengkapi kemudahan sedia ada di fasiliti kesihatan berkenaan. Dewan bedah itu juga bakal bertindak sebagai sokongan kepada perkhidmatan Dewan Bedah di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh yang telah mencapai tahap optimum sekaligus dapat meringankan beban hospital berkenaan pada masa akan datang. Khairi turut berkata, projek pembinaan Hospital Bera yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-9 RM ke-9 mula beroperasi pada 1 Julai dengan pembukaan 24 jam unit kecemasan dan trauma serta pusat penilaian. Dewan bersalin dan unit pesakit dalam melibatkan wad bersalin dan wad kanak-kanak pula dibuka pada 2 Ogos, manakala wad dewasa, klinik pakar dan perkhidmatan lain pula akan mula beroperasi mulai 1 Oktober depan. Hospital Bera merupakan hospital daerah tanpa pakar yang diletakkan di bawah program Hospital Kluster Pahang Tengah dengan Hospital Jengka, Hospital Jerantut dan Hospital Bentong serta diterajui Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh sebagai hospital kluster utama. Bermula November depan, 110 buah sekolah di seluruh negara bakal melaksanakan projek rintis kelas hybrid melibatkan 550 kelas. Projek itu sebahagian pelan transformasi Kementerian Pendidikan ke arah memperkasa pendidikan digital negara. Bilik darjah ini kita akan tingkatkan sambungan internet dia untuk membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara hybrid. Ini bermakna guru boleh mengajar dalam bilik darjah dan pada masa yang sama murid boleh terlibat sama dalam proses pembelajaran tersebut dengan lebih aktif dengan penggunaan laptop dan juga penggunaan smart screen di dalam kelas, dan pada masa yang sama juga murid di sekolah lain dapat akses kepada pengajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Jadi dalam konteks Menerusi projek rintis itu, ia menyediakan infrastruktur capaian internet berkelajuan tinggi secara menyeluruh dalam bilik darjah. Pendekatan sewa guna bagi perolehan komputer riba dan peranti teknologi lain untuk kegunaan sekolah mampu mengurangkan beban pelbagai pihak bagi menyelenggara peralatan itu sekiranya berlaku kerosakan. Justru bagi mengatasi perkara itu, penggantian komputer di sekolah dilaksanakan melibatkan 3 fasa bermula awal tahun ini dan dijangka selesai akhir tahun depan. adalah secara berfasa 3 fasa.
Fasa pertama telah selesai hampir 90% selesai. Fasa pertama melibatkan 3,900 buah sekolah di seluruh negara yang dengan kos projek bernilai 411.8 juta ringgit. Itu fasa pertama. Fasa kedua melibatkan 3,455 buah sekolah dengan anggaran nilai projek sebanyak 460 juta ringgit. Dan fasa ketiga melibatkan baki 3,400 buah sekolah dengan anggaran projek 430 juta ringgit. Jadi fasa pertama... Ketiga-tiga fasa berkenaan melibatkan peruntukan 1.3 bilion ringgit, manakala pembekalan peralatan dibuat secara pembahagian zon tertentu agar vendor dapat membaik pulih peranti dengan segera sekiranya terdapat kerosakan. Datuk Dr. Razi memaklumkan perkara itu dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Transformasi Pendidikan Pemerkasaan ICT di Putrajaya. Ekosistem industri penyiaran negara tidak boleh terus terikat dengan kaedah konvensional, sebaliknya perlu berkembang seiring kecanggihan teknologi terkini. Atas dasar itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu aspek digitalisasi dalam sektor berkenaan diteroka sepenuhnya. Antara langkah segera yang perlu dilaksana pemain industri tempatan adalah bekerjasama dengan rakan strategik dari Indonesia. Republik itu memiliki ekosistem penyiaran yang menyeluruh dipacu teknologi terkini. Ini berdasarkan pemerhatian Tan Sri Anwar menerusi lawatan ke MNC Studios Jakarta, iaitu syarikat milik kumpulan media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara, MNC Group. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM My Grocer at Wilayah 2022 yang dilancar di Labuan dapat mengurangkan beban keuangan pengguna dengan penawaran harga barangan yang lebih murah. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata program yang berlangsung selama 5 bulan bermula hari ini hingga 31 Disember merupakan program inisiatif oleh Pasukan Khas Jihad Tangan Inflasi bagi membantu rakyat menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Kita menyantuni semua. Jadi dari segi ini, saya ingat rakyat boleh menyuarakan pandangan mereka di mana kekurangan yang perlu kita tampungi. Ya. Saya melihat sekarang ini ialah rakyat bagi tahu di mana kekurangannya dan kita akan teruskan pembelaan kepada rakyat. Sebanyak 8 jenis barangan yang disenaraikan dalam JMKM 2022 dan kadar subsidi yang diberikan seperti ayam segar, ayam bulat ialah sebanyak RM3, telur ayam 50 sen, tepung gandum 1 kilogram 20 sen, gula 1 kilogram 15 sen. Barangan lain masing-masing sardin bukan premium 425 gram dengan kadar subsidi sebanyak 50 sen, beras bukan premium 5 kilogram RM1.50, susu pekat 500 gram 70 sen dan santan kotak 200 ml 20 sen. Program JMKM akan diperluas dalam skala lebih besar bagi membantu rakyat mendapatkan bekalan keperluan harian pada harga lebih murah berbanding pasaran. Konsert mini Gema Irama mewarnai malam kedua jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang kini berlangsung di tapak Karnival Perkarangan Stadium Shah Alam. Rakan wartawan Atika Ismail yang berada di lokasi mempunyai laporannya. Silakan Atika. Fatih dan Dia, sekarang saya berada di pentas utama konsert mini Gema Irama Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Selangor yang akan berlangsung sebentar saja lagi, dan konsert ini bakal menampilkan barisan terkemuka tanah air yang tidak asing lagi, antaranya Dayang Nur Faizah, Hil Husaini, Lan Solo dan Datuk Nash. Dan saya dapati orang ramai mula hadir sejak petang tadi, namun susulan hujan lebat pada sejak 6 petang tadi, jadi kehadiran orang ramai tidak begitu ramai dan saya yakin akan terus bertambah dari semasa ke semasa. Dan konsert ini juga sebenarnya terbuka kepada orang ramai dan masuk hanya percuma. Jadi mereka yang sedang menonton ini, sekiranya anda berada berdekatan di tapak Perkarangan Stadium Shah Alam, anda boleh dan masih lagi sempat untuk hadir ke konsert ini kerana masuk hanyalah percuma. Dan kalau kita lihat jelajah aspirasi keluarga Malaysia Selangor daripada pagi tadi, sebenarnya ramai kunjungan orang ramai yang membawa ahli keluarga untuk menyertai pelbagai program yang ditawarkan
ditawarkan di sini, dan ia sebenarnya terbukti dengan kehadiran 30,000 pengunjung hanya pada hari pertama, dan bayangkan pada hari kedua dan juga hari ketiga hujung minggu ramai mengambil kesempatan untuk hadir ke program ini. Dan esok merupakan hari terakhir JAKM, dan esok pada 11 pagi kita ada seminar urus tunai, program keusahawanan, aktiviti mewarna bersama dengan Omah Hana, dan sebelah petang juga kita ada ceramah pencegahan dadah, dekorasi gubahan dan kulinari. Jadi orang ramai khususnya rakyat negeri Selangor ini sila ambil peluang untuk hadir ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Selangor, yang pastinya banyak aktiviti yang ditawarkan, pempamer derurai yang sangat sesuai dengan pelbagai peringkat golongan, antaranya orang tua, muda dan juga kanak-kanak. Dan sekali lagi, malam ini konsert mini Gema Irama Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Selangor akan berlangsung sekejap lagi. Mereka yang berdekatan boleh hadir untuk turut serta. Itu saja dapat saya kongsikan di sini. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Fatih dan juga Diana Wai. Silakan. Baik, terima kasih Atika langsung dari Shah Alam. 25,000 golongan belia dijangka terlibat dalam idea Bina Negara Anak Muda Keluarga Malaysia yang bakal dianjurkan pada 4 Oktober depan di UiTM Shah Alam, Selangor. Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri Datuk Salihuddin Al-Yubi berkata, program yang mengangkat aspirasi golongan muda itu membuka peluang pekerjaan dan pendidikan kemahiran. Pada tahun ini sahaja, kerajaan memberi jaminan sebanyak 600,000 peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita di negara ini. Dan di samping itu juga dalam program tersebut juga yang kedua yang saya beritahu adalah berkaitan dengan pendidikan. Kita akan memberi kemahiran reskilling, upskilling kepada anak muda kita lah. Dan di sini kita dapati bahawa mencerminkan keperhatian kerajaan kita dan yang tak akan membiarkan anak-anak muda kita tanpa hala tuju mereka lah. Beliau ditemui selepas pra-pelancaran idea Bina Negara Anak Muda Keluarga Malaysia di Shah Alam. Penyertaan program itu boleh dibuat menerusi laman web rasmi www.ideabinanegara.my. Program Jelajah Franchise Bay PJFB 2022 peringkat negeri Selangor berlangsung mulai semalam hingga esok di Aeon Mall, Shah Alam. Ia menyasarkan sekurang-kurangnya 30 potensi franchisee baharu dengan potensi pelaburan 7.5 juta ringgit. PJFB siri keempat disertai 20 syarikat franchise tempatan itu memberi pendedahan mengenai sistem perniagaan, pakej latihan dan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Berdasarkan laporan Franchise Bay 2022 yang telah dilaksanakan di 3 negeri seluruh ini, menunjukkan bahawa sebanyak 24 franchisor terlibat dan potensi franchisee 59 potensi franchisor kita dapat di Sarawak, di Kuching, 149 potensi franchisee terlahirkan di Johor dan 96 di Pahang. Saya harap di Selangor ini lebih daripada apa yang dinyatakan itu. KPDN HEP turut menawarkan program franchise mikro dan mampu milik yang membuka peluang lebih luas kepada golongan B40 dan M40 menceburi industri berkenaan dengan modal bawah RM100,000. Saya amat berharap gaduan-gaduan daripada institusi pengajian tinggi, belia dan golongan yang sedang mencari pekerjaan dan berminat untuk menceburi bidang franchise ini supaya merebut peluang ini. Dan menjadi harapan kita juga dan juga matlamat kementerian untuk melahirkan lebih ramai usahawan franchise yang mampu berdaya saing dan seterusnya menyumbang kepada KPNK negara. Setakat ini 1,137 syarikat franchise sudah didaftarkan dengan 36% daripadanya membabitkan segmen makanan dan minuman. Malah 68 syarikat franchise tempatan sudah berjaya menembusi pasaran antarabangsa dan kini berada di 70 buah negara. Menerusi usaha berterusan yang dilaksana, Kementerian optimis perniagaan franchise akan mengunjurkan peningkatan nilai jualan hingga RM15 bilion tahun ini.
Berdasarkan statistik laporan tahunan perniagaan franchise LTPF, nilai jualan syarikat franchise meningkat 9.7% kepada 14.6 bilion ringgit pada 2020 berbanding 13.3 bilion ringgit tahun sebelumnya. Terdapat pihak tidak bertanggungjawab menjual produk tiruan Absol Cafe di pasaran tempatan termasuk di platform e-dagang dengan menawarkan harga yang lebih murah. Menurut pengasas Absol Beauty and Health Sunia Merhad, Suhaida Saad, penjualan dan pengedaran produk minuman kopi tiruan itu bukan sahaja menjejaskan reputasi syarikatnya, malah dikhawatiri menjejaskan kesihatan pengguna. Suhaida atau dikenali sebagai Sis Aida berkata, ketika ini syarikatnya mengeluarkan sendiri produk Absol Cafe di kilang pemprosesan dan pengeluaran yang mendapat kelulusan mesti dan halal di Alustar sejak 2 tahun lalu. Pihaknya menjalankan siasatan sendiri di lapangan setelah menerima aduan penjualan dan pengedaran produk tiruan itu melalui ejen dan pengguna tegar. Okey, ini yang Sis Aida pegang ni adalah produk original daripada HQ ya. Yang okey, muka depan dia dengan belakang tak sama. Okey, depan dia macam ni dan belakang dia macam ni. Okey, dan juga ada logo Absol yang besar ni. Okey, di kiri dan kanan beg. Ini produk original ya. Mempunyai tulisan di depan ni yang paling jelas sedap dan Okey, ini adalah produk original daripada HQ. Okey, manakala ini produk tiruan ni, okey, yang muka depan dia dengan muka belakang ni adalah sama. Okey, depan dan belakang adalah sama. Dan logo Absol yang besar macam ni tak ada di sini. Okey, dan juga sedap dan sihat. Okey, sedap dan sihat. Sihat ni memang tak boleh guna sebenarnya. Okey, ini original dan ini adalah fake lah, barang tiruan. Okey. Susulan kejadian tersebut, pihak syarikat telah membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah dan pihak KPDN SCP akan menjalankan siasatan berdasarkan aduan yang diterima di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Kita akan mulakan siasatan daripada situ. Dan jika dapat di premis tersebut melakukan kesalahan dan tindakan tegas tanpa kompromi di bawah Akta Dagangan yang saya sebut tadilah, Akta Dagangan 2019, kita akan ambil tindakan iaitu untuk individu denda tidak melebihi RM10,000 ataupun 3 tahun penjara ataupun kedua-duanya sekali, dan untuk syarikat tidak melebihi RM15,000, dan ini adalah denda untuk setiap barang, setiap item. So saya rasa denda ini memadailah pada pandangan saya lah. Itu adalah tertakluk kepada keputusan mahkamah. Orang ramai juga boleh membuat aduan melalui talian hotline tertera sekiranya mendapati ada aktiviti menjual barang palsu di pasaran, dan maklumat pengadu akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Okey, kepada semua pengguna kat luar sana, pastikan dapatkan produk yang betul-betul original sebab dia akan penting untuk menjaga kesihatan kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Sekiranya anda mendapati ada produk Absol Cafe tiruan berdekatan anda ataupun di kedai-kedai yang berdekatan anda, kios-kios kesihatan, terus reportkan kepada pegawai KPDN UHP berdekatan anda supaya tindakan tegas boleh diambil dan dikenakan terhadap pihak yang bersubahat menjual produk tiruan ini. Sama-sama kita jaga kesihatan kita dan orang yang kita sayang. Pastikan yang original baru beli, okey? Okay, ready? Kemalangan? Tak ada peluang lah. Api besar tu pukul nak kecoh. Takkanlah. Awak dengan ni wayang ke? Takkan jadilah. Hospital? Takkan kena. Kadang-kadang, nasib tidak menyebelahi kita. Jangan jadi seperti pakcik ini. Musnahkan Aedes, pembawa denggi. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya
telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Anda masih bersama Berita Perdana. Pandemik COVID-19 memangnya memerlukan tindakan menyeluruh. Sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga telah mengambil pelbagai pendekatan agar ia tidak menjejaskan kelangsungan hidup keluarga Malaysia. Malah ketika beliau menjawat jawatan Menteri Kanan Kluster Keselamatan, strategi dan rangka kerja telah diatur supaya penularan wabak COVID-19 dapat dikurangkan selain menjaga kebajikan rakyat. Kita ikuti laporan khas daripada Inspirasi Setahun Keluarga Malaysia, tegur bersama oleh wartawan Mohan Chinasami. Sinar menyinari bumi merdeka. Ini masa uang penuh. Dalam pentadbiran Perdana Menteri kita ni, kes COVID dia menguruskan dengan terbaik. Kita memulakan kehidupan seperti biasa dan dia banyak melonggarkan SOP-SOP kita. Setelah Datuk Seri Ismail mengambil alih daripada yang paling ketara kita boleh nampak negara kita dah beralih ke fasa endemik di mana kebanyakan sektor-sektor ekonomi juga telah dibuka dan saya melihatkan ini merupakan satu sinar yang rakyat Malaysia semua nantikan. Sepanjang pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, beliau telah banyak mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 di negara dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Bermula dengan sidang media harian COVID-19, Datuk Seri Ismail Sabri sudah mula terlibat secara langsung sebagai salah seorang individu yang penting. Pengalaman mempengerusikan Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN juga memberi input serta idea dalam usaha membawa negara keluar dari cengkaman COVID-19. Pada peringkat kami juga, selaku sebuah hospital yang pernah berperanan sebagai hospital pulih COVID-19, pihak kami telah mendapat kerjasama dan bantuan yang amat baik daripada kerajaan, pengurusan tertinggi KKM, agensi-agensi kerajaan, sektor korporat dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Terima kasih diucapkan kepada pihak kerajaan, pengurusan tertinggi KKM dan agensi-agensi kerajaan kerana telah mempertimbang dan meluluskan pelbagai keperluan sumber untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan hospital ini semasa tempoh pandemik. Selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos tahun lalu, Datuk Seri Ismail Sabri terus memberikan fokus dalam isu COVID-19. Beliau memberikan penekanan dari aspek pemulihan ekonomi negara dan kebajikan rakyat. Namun, ke arah itu, pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik bersama Pakatan Harapan pada 13 September lalu dilihat sebagai langkah ke hadapan bagi memperkasa pelan COVID-19 melibatkan isu kesihatan, ekonomi dan kebajikan rakyat. Kejayaan terbesar Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dalam menguruskan isu-isu COVID sehingga kita beralih kepada fasa endemik ketiga ini barangkali adalah kerana kejayaan beliau menghasilkan satu kerjasama politik bukan saja dalam konteks membentuk satu kerajaan campuran yang stabil tetapi juga dalam masa yang sama berjaya melakukan satu bentuk pakatan MOU bersama dengan pembangkang. Fokus utama kerajaan untuk membendung penularan COVID-19 mula membuahkan hasil lebih-lebih lagi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Bilangan kes jangkitan harian juga berjaya diturunkan. Malah ia turut membawa kepada pengumuman fasa peralihan ke endemik pada 1 April lalu. Alright, dengan adanya inisiatif PICK dan vaksinasi yang ekstensif yang telah pihak kerajaan dan inisiatif daripada Yang Berhormat Perdana Menteri lakukan pada ketika itu,
kita merasa tersangat lega kerana kemasukan kes-kes ke PKRC bersepadu MAIMS 20 menurun dengan begitu mendadak sekali. Jadi ini memperlihatkan antara kejayaan terbesar yang berhormat Perdana Menteri dan juga aplikasi bersepadu MAIMS dalam menangani dan menepani cabaran COVID-19 yang berlaku di negara kita. Datuk Seri Ismail Sabri juga turut mendapatkan idea dari luar negara seperti China dan Jepun dalam aspek menangani COVID-19. Dalam lawatan sulung ke Jepun pada Mei lalu, beliau bertemu dengan Datuk Bandar Itabashi Takeshi Sakamoto dan menyatakan minat Malaysia untuk mempelajari pengalaman bandaraya itu dalam usaha mengurangkan impak pandemik COVID-19. Dengan usaha dan langkah yang diambil dalam tempoh setahun ini, kewibawaan Datuk Seri Ismail Sabri dan pentadbirannya ternyata berjaya mengawal penularan wabak COVID-19. Namun, tanggungjawab kini masih di tangan kita untuk bersama-sama membantu negara pulih sepenuhnya. Muhammad Cina Sami, RTM. Bos, saya nak minta cuti hujung minggu. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Selangor. Saya kena pergi. Dekat sana ada pameran kementerian, bos. Menarik tu. Boleh tahu program kerajaan. Di jualan usahawan IKS dan jualan keluarga Malaysia, boleh belanja sakan. Serius, bos. Sukan rakyat pun ada. Ada karnival kerjaya jamin kerja keluarga Malaysia. Bos, kat sini? Mestilah. Saya pun tak sabar mahu ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Selangor. Dari 19 hingga 21 Ogos, 9 pagi hingga 9 malam. Tapak karnival Pekarangan Stadium Shah Alam. Bola sepak negara hari ini menerima perkabaran duka. Ya, jadi untuk perkembangan lanjut kita bersama rakan penyampai Nazmi Fahmi Syukri. Silakan. Nas. Bola sepak tempatan hari ini kehilangan jurulatih berpengalaman. Perjalanan JDT di ACL 2022 berakhir. Terima kasih Fatil dan dia. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Arena Sukan Bola Sepak Tanah Air hari ini dikejutkan dengan pemergian bekas Ketua Jurulatih UiTM FC, Ismail Zakaria. Allahyarham mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 60 tahun di sebuah hospital swasta di Ceras Selatan tengah hari tadi dipercayai akibat serangan jantung. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi kenyataan di media sosial berkata, beliau merupakan seorang jurulatih bola sepak yang cukup berpengalaman. Antara pasukan tempatan yang pernah dibimbingnya termasuk Sunderby FC, Kuala Lumpur, Kuantan FA, UiTM FC dan skuad bola sepak pantai. Selain itu, Allahyarham juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Kejurulatihan FAM pada tahun 2017 dan menjadi instruktor bagi kursus-kursus kejurulatihan. Antara pencapaian beliau sebagai jurulatih bola sepak ialah dengan membawa Sunderby FC muncul juara Liga FAM 2010, naib juara Piala FA 2012 dan naib juara Liga Premier 2013. Sementara itu, bekas pengurus pasukan UiTM FC Mustaza Ahmad merakamkan ucapan takziah dan menyifatkan Allahyarham Ismail Zakaria sebagai watak penting kepada kejayaan kelab itu pada 2019. Jelas Mustaza hasil bimbingan cemerlang Allahyarham ketika itu berjaya membawa UiTM beraksi di Liga Super pada musim 2020. Memang seorang yang sangat hebat. Ya. Saya merasakan negara kehilangan seorang jurulatih yang berpengalaman, ya, yang mempunyai knowledge yang sangat tinggi, ya, dalam bidang bola sepak dan juga bola sepak pantai. Episod penuh kejutan pendahulu Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT dalam kempen Liga Juara-Juara Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2022 berakhir. Perjalanan mereka di pentas tertinggi Asia ini tersekat selepas tewas 0-5 kepada juara dua kali dari Jepun Urawa Red Diamonds di pusingan 16 terbaik.
Beraksi di Stadium Saitama, Urawa hanya memerlukan 8 minit sebelum meraih gol pendahuluan menerusi Alexander Scholz yang menyempurnakan sepakan penalti selepas penjaga gol JDT Fariza Marlias mengasari Yusuke Matsuo. Momentum baik tersebut diteruskan David Moberg Carlson yang mencetak 2 lagi jaringan masing-masing pada minit ke-19 dan 39. Biarpun ketinggalan 0-3, skuad Harimau Selatan terus cuba menggandakan asakan. Beberapa percubaan jarak jauh berjaya dilakukan Fernando Forestieri dan Bergson da Silva namun tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, tuan rumah terus tenang mengatur serangan dan berjaya mendapatkan 2 lagi jaringan menerusi Casper Juncker. Keputusan 0-5 kekal hingga wisi penamat menyaksikan Urawa Reds Diamond mara ke suku akhir. Bagi Ketua Jurulatih JDT Hector Bidoglio, biarpun perjuangan mereka di pentas ini telah pun berakhir, ia tidak melemahkan semangat pasukan tersebut. Sebaliknya, menurut beliau, mereka akan terus berusaha untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Hector Bidoglio yakin skuad Harimau Selatan mampu pergi lebih jauh selepas menunjukkan peningkatan di kejohanan ACL setiap tahun. Bermain di pentas Asia, katanya, sebuah pasukan perlu lengkap dari semua aspek kerana sedikit kesilapan akan membawa padah. Kejohanan bowling remaja Asia ke-21 di Bangkok, Thailand. Pemain muda negara Syabil Azam Syamsul Azam memenangi pingat perak dalam acara Masters lelaki pada hari terakhir kejohanan semalam. Dalam perlawanan akhir step ladder di gelanggang Blue All Rhythm and Ball itu, Syabil Azam melakukan 416 jatuhan pin. Pingat emas menjadi milik pemain Taiwan Lan Xiaokang selepas melakukan balingan 447 jatuhan pin. Terdahulu, Syabil Azman mara ke final dengan menyingkirkan wakil Taiwan Cheng Xiaohua. Dalam acara remaja wanita, tiada wakil Malaysia layak ke final step ladder dengan Adiana Rizwan, Nur Akila Aini Faiz dan Anis Hanani Romzi menamatkan saingan masing-masing di tempat ke-9, 12 dan ke-13. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah memasuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita mulakan dengan perkembangan sukan Sukma berbaki 27 hari menjelang penganjuran Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-20. Kesemua venue pertandingan kini berada pada tahap 95% siap dan akan sedia digunakan tepat pada tarikh kejohanan berlangsung. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara MSN Sohardi Alias. Untuk kita muktamalkan. Alhamdulillah segalanya telah siap dan kita hanya menunggu hari berlakunya Sukma pada 16 bulan ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada kementerian-kementerian yang lain, kementerian seperti Kementerian KPT, KPM, Local Council yang banyak membantu kita untuk menyediakan venue pertandingan dengan sewajarnya. Tambah beliau, buat masa ini hanya ada sedikit sahaja lagi proses penambahbaikan yang perlu dilakukan sebelum digunakan. Venue Tamasya kali ini melibatkan 5 zon, iaitu Zon 1 Kuala Lumpur, Zon 2 Bangi, Zon 3 Bukit Jalil, manakala Zon 4 dan Zon 5 masing-masing di Shah Alam dan Pulau Langkawi. B6 Pulau Pinang. Sementara itu, susulan pengguguran 12 acara pada Sukma 2022, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata pihaknya sedang memperhalusi beberapa langkah bagi memastikan acara tersebut dapat dilangsungkan. Ini termasuk melonggarkan syarat penyertaan dari segi jumlah penyertaan negeri. Setakat sekarang ini kita memutuskan bahawa bagi acara-acara yang mempunyai 8 negeri yang memasukinya dapat masuk. Kita dah turunkan ke jadi 6. Jadi ada cadangan sekarang ni nak beberapa acara itu untuk dikurangkan kepada 5. Jadi itu sedang kita perhalusi. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Rukun Negara Belia RNB di Kelebang Ipoh. Pada masa sama, beliau turut menafikan terdapat unsur sabotaj oleh Persatuan Sukan berikutan pengguguran tersebut.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ahmad Faizal akan mengadakan rundingan bersama Menteri Besar Selangor bagi membincangkan isu penjualan tiket MotoGP Malaysia yang dikatakan masih hambar ketika ini. Lita Antarabangsa Sabang SIC sebelum ini memaklumkan salah satu faktor kelembapan penjualan tiket disebabkan oleh cukai 25% yang dikenakan oleh kerajaan negeri. Saya amat yakin kerajaan negeri Selangor juga akan memberi perhatian yang serius kepada perkara ini kerana ianya juga melibatkan pelancongan masuk ke dalam negeri Selangor. Jadi tentunya mereka akan memberi pertimbangan yang sewajarnya bagi memastikan lebih ramai akan datang menyaksikan kejohanan MotoGP kita. Saingan MotoGP Malaysia dijadual berlangsung dari 21 hingga 23 Oktober ini. Tahun 2022 terus menjadi musim cemerlang buat atlet Malaysia melakar kejayaan di peringkat antarabangsa. Paling manis, sudah tentu kejayaan skuad hoki lelaki negara muncul juara kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia menumbangkan kuasa besar Iran di final. Selain itu, kem memanah, ski air dan skuad bowling turut menyelah di pentas antarabangsa. Ikuti sorotan yang disediakan oleh Tuan Ikram Tuan Muhammad. Sejarah tercipta di bumi Thailand selepas buat julung kali skuad hoki lelaki negara menjuarai kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia menewaskan Iran 3-2 menerusi penentuan pukulan penalti di final. Lebih membanggakan, kejayaan itu sekaligus memecah dominasi ditampilkan Iran sejak 2008. Skuad hoki wanita juga tidak kurang hebat meraih gangsa menewaskan Kazakhstan. Sementara itu, di Konya, Turkiye, 2 emas dan 1 gangsa berjaya diraih skuad memanah negara pada Tamasya Sukan Perpaduan Islam 2021. Emas pertama negara disumbang gandingan UID Mazuki, Eugene Loh dan Alang Arif Akil Muhammad Ghazali menerusi acara kompaun berpasukan lelaki. UID turut menyumbang emas dalam acara kompaun individu lelaki dan gangsa dalam acara berpasukan campuran bersama Nur Aina Yasmin Halim. Skuad bowling negara juga cemerlang di kejohanan remaja Asia 2022 di tempat ketiga keseluruhan mengumpul 1 emas, 3 perak dan 2 gangsa. Emas disumbang Syakim Izwan Teh Syarul Hafiz Teh dalam acara individu, manakala Syabil Azam Syamsul Azam menjadi salah seorang penyumbang perak menerusi acara Masters. Kem wanita juga membuktikan kemampuan dengan menyumbang perak menerusi gandingan Anis Hanani Romzi dan Adania Muhammad Rizwan. Malaysia juga gah menempa nama di Changchon, Korea Selatan menerusi kejayaan atlet ski air Alia Yong menggondol 4 emas dalam kejohanan ski air Asia IWWF. Alia mendominasi acara tricks, jump, slalom untuk bergelar juara keseluruhan mengatasi pesaing dari negara lain termasuk Jepun, Korea dan Thailand. Sementara itu, pecinta bola sepak tanah air boleh menyaksikan kejohanan bola sepak Piala Dunia Qatar November ini secara percuma. Ini selepas Radio Television Malaysia RTM sah akan menjadi penyiar rasmi kejohanan itu dengan menyiarkan 27 perlawanan secara langsung dan 14 secara tertunda. 32.5 juta diperuntukkan bagi menyiarkan 130 jam siaran secara keseluruhan. Tuan Ikram Tuan Muhammad, RTM. Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 20 Ogos 2022. Saudara, saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Hamid Syukri. Assalamualaikum, salam kumpulan Malaysia dan salam sukan untuk semua. Satu ketika dulu kita bercakap soal bekerja sebagai satu pasukan. Saya tukar kepada konsep bekerja sebagai satu keluarga tanpa mengira kaum. Mesti meletakkan keluarga sebagai prioriti ataupun keutamaan dalam kehidupan mereka. Sebagai Perdana Menteri, of course, saya nak yang terbaik untuk rakyat. Temu bual khas, inspirasi setahun keluarga Malaysia, teguh bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
bertemu kembali. Sebanyak 1,168 kes cacar monyet dilaporkan di Kanada setakat semalam. Agensi Kesihatan Awam Kanada PHAC mengesahkan ia termasuk 30 kes yang dimasukkan ke hospital. Kes tertinggi dilaporkan di Ontario dengan 571 kes. Lebih 105,000 dos vaksin Imvamune sudah dihantar ke wilayah terbabit dengan lebih 59,000 orang telah menerima suntikan dos pertama pada 14 Ogos lalu. Lebih 99% daripada kes yang dilaporkan membabit ke lelaki dan majoritinya pernah melakukan hubungan sejenis. Pelabuhan Laut Hitam mulai sibuk dengan 2 buah lagi kapal membawa bijirin meninggalkan pelabuhan Chernomorsk, menjadikan jumlah keseluruhan kapal di bawah perjanjian ekspor bijirin kepada 27 buah. Masing-masing membawa muatan 6,300 tan minyak bunga matahari dan 25,000 tan gandum. Pihak berkuasa Pelabuhan Laut Ukraine memaklumkan 3 pelabuhan kembali beroperasi dengan memuatkan makanan ke 7 kapal. Junta Myanmar pula terbuka kepada rundingan dengan pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, bagi menamatkan krisis tercetus susulan rampasan kuasa tentera. Perkara berkenaan akan dipertimbang selepas perbicaraan di mahkamah selesai. Rundingan 2 hal itu juga bergantung pada respons yang diterima daripada Suu Kyi. Setakat ini, Suu Kyi 77 tahun telah dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas pertuduhan rasuah. Penduduk Taman Seri Muda Shah Alam diminta tidak panik susulan kejadian banjir kilat petang tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, Nur Azam Khamis, yang berada di lokasi memaklumkan paras air kira-kira 1,5 kaki menaiki jalan dan beberapa kawasan perumahan. Serentak dengan itu, pihaknya sentiasa bersiap siaga menghantar anggota dan aset sebagai persediaan. Pada masa sekarang kita telah menghantar pasukan untuk bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan banjir, dan sekarang juga di dalam kawasan Seri Muda telah ada 2 bot yang berada, tapi kita stagingkan bot tersebut di kawasan luar Seri Muda, di kawasan peran-peran Sempang 4, peran-peran dengan KFC. Kemudian kita telah menggerakkan 2 lagi bot daripada Balai Bomba Andalas dan juga Seri Pinang untuk standby di kawasan Seri Muda. Pelbagai aktiviti dijalankan bagi menyemarakkan Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang. Tidak terkecuali 40 pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Malaysia Washington DC di Amerika dan ahli keluarga bersama-sama menjayakan program Kayuhan Merdeka kali ini. Laporan wartawan Siti Nurul Husna Bohari. Program Kayuhan Merdeka 2022 terhasil setelah ideanya dicetuskan oleh pegawai-pegawai kedutaan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia Washington DC, Fairuz Adli Muhammad Rozali, menyokong penuh program yang dijalankan Saban tahun itu. Kami sebenarnya memang amat excited pada hari ini kerana telah lama kita tak dapat nak adakan aktiviti memeriah sebegini kerana disebabkan pandemik. Setelah 2 tahun kita tak buat aktiviti apa-apa, kali ini ramai sini bersemangat untuk kita menunjukkan tambah-tambah lagi Bulan Merdeka ni.
Seramai 40 peserta lingkungan usia setahun hingga 50 tahun menyertai program kayuhan ini. Antara kawasan laluan termasuk lokasi bersejarah di sekitar Washington DC. Saya sangat gembira dengan berkumpul dengan keluarga Malaysia, kedutaan dengan kawan-kawan saya di sini untuk kayuhan Merdeka. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Okey, saya rasa program ini is very good sebab semua orang berkumpul, satu keluarga Malaysia yang bekerja di DC dan kawan-kawan dan semua rakyat Malaysia. Tidak terkecuali masyarakat sekitar yang turut teruja menyaksikan semangat patriotik yang ditonjolkan rakyat Malaysia menerusi kibaran Jalur Gemilang. Tahun ini sekali lagi aktiviti kibarkan Jalur Gemilang dianjurkan Kedutaan Besar Malaysia. Aktiviti ini diadakan setiap tahun dengan diisi oleh aktiviti seperti kayuhan Merdeka dan juga aktiviti-aktiviti lain di sekitar Washington DC. Selama 2 tahun program ini tidak diadakan iaitu pada tahun 2020 dan 2021 berikutan penularan wabak COVID-19. Tidak dinafikan aktiviti kayuhan Merdeka ini tidak sekadar membangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan peserta, namun ia juga sedikit sebanyak dapat mengubat rasa rindu peserta terhadap tanah air. Siti Nurul Husna Bukhari untuk Berita RTM. Siasatan berkaitan tindakan seorang wanita yang didakwa mengerjakan umrah dengan mengenakan pakaian ihram masih dijalankan termasuk bekerjasama dengan Jabatan Imigresen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad bagaimanapun berkata, pihaknya tidak mendapat maklumat lengkap sama ada individu terbabit telah pulang ke Malaysia atau belum. Bangkit ni saya tidak ada maklumat tepat masalahnya. Kata setengah kata nak balik, tak balik, saya tak ada maklumat tepat lagi. Mengecek ni. Pasal dia tu pergi bukan dengan travel. Pergi dengan DIY. Sekarang ni cuba kita nak kontak tengoklah macam mana status dia, saya pun kena cek jugalah. Dia dah balik atau belum sebagainya. Sebelum ini pihaknya telah mendapatkan bantuan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk menyiasat kesahihan perkara itu sebelum tindakan tegas seterusnya diambil. Bantuan kedua-dua kementerian berkenaan susulan individu terbabit didakwa menggunakan visa pelancongan dan bukan menerusi khidmat agensi umrah. Seorang individu berusia 30 tahun yang membuat ugutan dan ancaman terhadap Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menerusi hantaran di media sosial ditahan. Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACP Iskandar Guru Anandan mengesahkan individu yang menggunakan akaun Facebook Apis Porn ditahan di Puchong, Selangor. Turut dirampas sebuah telefon bimbit serta kad SIM yang dipercayai digunakan untuk memuat naik hantaran ugutan tersebut. Suspek direman 4 hari sehingga 23 Ogos ini untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kegiatan Along yang aktif di Kuala Terengganu sejak beberapa bulan lepas tumpas dengan penahanan 4 individu. Kesemua mereka kini direman 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan Seksyen 135-1-D 1967 Akta Kastam. Ketika mengesahkan penahanan itu, Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Wan Rukman Wan Hassan mendedahkan kesemua suspek bukan hanya menawarkan pinjaman tidak berlesen, malah sindiket turut menyeludup rokok tanpa cukai. Approach kedai dengan menjual rokok dan menawar pinjaman Along. So dia buat 2 kerja lah. Selain daripada jual rokok, dia juga menawarkan pinjaman Along. Dia MO dia macam ni, MO dia jual rokok. Actually yang betul-betul beroperasi ataupun yang betul-betul menjalankan aktiviti Along ni adalah salah seorang daripada mereka. Daripada 4 tu, salah seorang itu B2. Manakala Terengganu kaya dengan budaya, pelancongan dan sejarahnya yang tersendiri. Ronda-ronda keluarga Malaysia akan kongsikan pada anda lokasi sejarah yang berada di Kuala Brang yang boleh anda terokai. Kita saksikan.
Umum mengetahui Terengganu kaya dengan sejarahnya tersendiri. Tetapi tahukah anda Hulu Terengganu merupakan antara lokasi yang menyimpan sejarah yang sangat penting? Di sinilah lokasi batu bersurat ditemui. Batu bersurat Terengganu yang berusia kira-kira 697 tahun merupakan batu bersurat yang mempunyai ukiran yang paling tua. Batu ini ditemui separuh tenggelam di tebing Sungai Tersat di Kuala Berang pada tahun 1903. Ia juga merupakan naskah tulisan Jawi pertama ditemui di negara kita dan dipercayai sebagai bukti kedatangan agama Islam di Terengganu pada tahun 1303. Catatan pada batu tersebut menyebut Islam sebagai agama rasmi dan menerangkan hukum-hukum Islam tentang maksiat dan segala kemungkaran. Batu bersurat disimpan di Istana Sultan Terengganu sebelum dipindahkan ke Arkib Negara pada tahun 60-an. Okay, sekarang ni saya kat Makam Pahlawan Tok Gajah kat Kampung Pasir Nering, Hulu Terengganu ni. Nak tahu siapa Tok Gajah ni? Jom. Imam Rosu bin Syahrum atau juga dikenali sebagai Tok Gajah Khatib Rosu dan Imam Perang Rosu adalah orang besar Raja Pahang dan gelaran orang kaya Indra Gajah Pahang. Beliau juga merupakan ketua pasukan pemberontak dalam penentangan terhadap penjajah British yang turut terlibat dalam mematahkan pemberontakan Pahang antara tahun 1891 hingga tahun 1895. Pada tahun 1892, pihak British mengeluarkan perintah agar Tok Gajah ditangkap. Insiden itu memaksa beliau menyelamatkan diri ke Ulu Kelantan dan kemudiannya ke Hulu Terengganu sebelum meninggal dunia pada tahun 1901. Terus setia bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Ya, dia. Seorang model perlu berpenampilan sempurna ketika memperagakan pakaian. Betul Fatil, tetapi kadang-kadang insiden tidak terduga ni seperti terjatuh kalau boleh nak dielakkan. Ya, bagaimanapun kadang-kala insiden seperti itu tidak dapat dielakkan, boleh berlaku. Kita saksikan segmen hashtag. Di Indonesia, seorang model busana tradisional tetap meneruskan peragaan meskipun terjatuh ketika memperagakan busana itu. Kejadian ini dirakam seorang pengguna yang dikenali sebagai Jelly Dreams Matcha mendapat tontonan 4.4 juta kali di TikTok. Meski terjatuh, model berkenaan bertindak bijak menutup insiden itu. Seorang perenang, Adam Walker, terselamat dari ancaman jerung selepas dilindungi kawanan ikan lumba-lumba ketika berenang berhampiran Selat Cook di New Zealand. Rakaman yang dimuat naik di YouTube menunjukkan kawanan ikan lumba-lumba membentuk bulatan bagi melindungi Walker dari sebarang ancaman ketika berenang. Dan akhir sekali, seekor anjing bernama Kursha menjadi tular di media sosial selepas dirakam membantu sekumpulan kanak-kanak melintas jalan raya yang sibuk untuk ke sekolah. Kursha dilihat menyalak kepada setiap kereta yang melalui jalan ini agar berhenti bagi membolehkan kanak-kanak berkenaan melintas dengan selamat. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana 20 Ogos 2022. Esok genap setahun pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kami di RTM mengucapkan tahniah dan syabas kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Justru ikuti temu bual khas inspirasi setahun keluarga Malaysia teguh bersama Perdana Menteri selepas ini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia, teguh bersama.